Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita telah selesai bacaan ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada bacaan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab perlindungan untuk diri kita daripada perkara-perkara yang buruk, sama ada zahir ataupun batin. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bahagian kedua daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, yang mana permulaan daripada bahagian yang kedua ini dimulai dengan fardu wudu. Naam. Telah berkata Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau dan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang salih. Amin ya rabbal alamin. Fardu wudu 6 perkara. Yang pertama, niat. Kedua, membasuh muka dan had basuhannya secara menegak adalah dari tempat tumbuh rambut di dahi hingga hujung dagu, dan secara melintang adalah dari telinga hingga ke telinga. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Keempat, menyapu, iaitu membasahkan sedikit kulit kepala atau rambut yang berada di kawasannya, iaitu di kawasan kepala. Kelima, membasuh kedua kaki bersama buku lali. Keenam, mengikut susunan kaifiat di atas. Kemudian disebutkan mandi junub. Seandainya seseorang itu berjunub disebabkan persetubuhan atau keluar air mani ketika tidur atau selainnya, maka wajiblah baginya untuk mandi dengan menyampaikan air ke seluruh badan beserta niat mengangkat hadas besar. Nah, pada pengajian yang lalu kita telah bahaskan sedikit sebanyak daripada dua perkara pertama daripada wuduk, iaitu niat dan membasuh muka. Dan kita sebutkan bahawa wuduk ini secara bahasa adalah membasuh. Daripada segi syarak adalah membasuh bahagian tertentu dengan niat yang tertentu. Naam. Niat daripada segi bahasa adalah al-qasd, iaitu tujuan, iaitu tujuan ingin melakukan sesuatu perkara. Wa syar'an hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, iaitu mengqasadkan sesuatu perkara beserta dengan melakukan perbuatan tersebut. Dan kita sebutkan bahawa niat itu berada di dalam hati ataupun tempatnya di dalam hati, akan tetapi melafazkan niat itu adalah sunnah di dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita sebutkan bahawa niat yang perlu kita niatkan juga perlulah niat yang diterima. Antaranya adalah nawaitu taharah lis-salah, sahaja aku bersuci untuk as-salah, ataupun nawaitul wudu, sahaja aku mengambil wudu, ataupun nawaitu raf'al hadath, sahaja aku mengangkat hadath. Dan kita sebutkan bahawa tempat untuk berniat itu apabila kita ingin membasuh daripada permulaan wajah ataupun mulanya kita nak basuh muka itu, itulah tempat untuk berniat. Dan kita sebutkan yang fardu yang kedua adalah membasuh muka. Fala yasihul wudu illa bi ghuslil wajh. Tidak sempurna wuduk seseorang kalau tertinggal salah satu daripada fardu tersebut. Dan hendaklah kita mengambil berat agar supaya ataupun memastikan agar supaya air itu sampai ke seluruh tempat di bahagian muka kita, sama ada kulit ataupun di bahagian bawah bulu-bulu ataupun rambut yang terdapat di bahagian muka.
kecuali kalau janggut itu tebal, maka dimaafkan. Kalau janggut itu tebal, dan definisi tebal itu adalah kalau orang berdiri untuk bercakap dengan seseorang kurang lebih macam ini 3 jengkal macam tu, kalau berdiri depan dia tak akan nampak kulit di bawah janggut tersebut. Maka apabila seseorang itu tak nampak kulit di bawah janggut tersebut, maka dianggap sebagai janggut itu janggut yang tebal. Akan tetapi kalau daripada majlis takhatub, yakni kalau berdiri di depan untuk bercakap, kemudian boleh nampak kulit yang berada di bawah janggut seseorang itu, maka dianggap sebagai janggut yang nipis. Yang mana apabila dianggap sebagai janggut yang nipis, maka hendaklah dia meratakan, menyampaikan air tersebut sehingga ke kulit yang berada di bawah janggut yang nipis tersebut. La ilaha illallah. Naam. Dan kita sebutkan bahawa ada beberapa sunnah yang terdapat sebelum kita basuh muka. Ada beberapa sunnah, antaranya untuk basuh tangan. Dan apabila kita basuh tangan, hendaklah kita niat untuk menunaikan sunat wuduk. Apabila kita basuh tangan, kita niatkan untuk membasuh, niat untuk melakukan sunat wuduk. Sebab kalau kita tak niat, maka ianya akan dianggap sebagai basuhan biasa. Dan apabila dianggap sebagai basuhan biasa, maka takkan dikira sebagai kita melakukan sunnah al-wuduk. Naam, kita basuh tangan, kemudian kita baca bismillah, kemudian kita bersiwak. Yang mana siwak ni merupakan satu perkara yang diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda mengatakan bahawa laula an asyqa ala ummati la amartuhum as-siwak inda kulli wudu. Kalau bukan kerana takut menyusahkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudu. Nah, maka ada beberapa sunnah yang kita sebutkan tadi sebelum kita basuh muka, iaitu at-tasmiyah, baca bismillah, kemudian basuh tangan, dan kemudian kita bersiwak. Dan hendaklah kita mengambil berat daripada sunnah-sunnah wuduk, kerana dengan mengambil berat daripada sunnah wuduk itu, maka ianya akan menyempurnakan wuduk kita. Dan perkara yang perlu kita ambil berat juga adalah untuk menghadirkan hati sewaktu berwuduk. Hendaklah kita menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berwuduk. Dengan menghadirkan hati sewaktu berwuduk, yakni seakan-akan kita telah bersiap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dalam berwuduk itu kita telah melatih diri kita itu untuk menghadirkan hati bersama Allah, maka apabila kita masuk ke dalam salat, lebih mudah untuk kita hadirkan hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku ataupun bersama siku. Naam. Tangan daripada segi bahasa adalah daripada hujung jari sehingga ke lengan. Ya, ini tangan itu daripada secara umumnya dianggap daripada hujung jari sehingga ke pangkal lengan. Lakin fil wudu' min atrafil asabi' ila al-mirfaq. Akan tetapi daripada apabila membahaskan tentang wuduk, tangan itu adalah daripada hujung jari sehingga ke siku. Wa huma al-'azman al-barizan alladhan yafsilan baina sa'id wal 'adud. Yang mana siku itu merupakan tulang-tulang yang separatekan, yang separatekan di antara kita punya lengan dengan kita punya tangan. Wahia ni'mah min ni'amillah, yang mana ianya merupakan nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita untuk melakukan pekerjaan harian. Bihaitsu yastati' an yatawal hajatahu wa umurahu bisyaklin insiyab wa bisyaklin murih. Yakni senang untuk, kalau tangan kita ni setegak saja Allah jadikan, maka kita nak makan susah, kita nak buat kerja jadi susah. Tak boleh nak pegang handphone, tak boleh nak nak pegang benda, nak pegang steering, nak drive kereta, nak naik motor. Walhasil, dengan adanya nikmat siku ini, agar supaya tangan ni boleh dilipat, maka ini merupakan satu nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ini orang kalau waliyadzubillah, kalau tangan dia kena simen, tak boleh nak bengkok, maka dia akan merasakan betapa susahnya keadaan apabila tak boleh nak. Dan hatta tak boleh nak rest pun, bila terlampau tegak je jadi penat. Kalau dibengkokkan sahaja pun jadi penat. Jadi tangan kita ni apabila dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ianya bergerak, maka ianya merupakan nikmat yang agung
nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajib an aidan an yaghsil juz'an min mirfaqain li an la yumkin an yatimma ghusl wajib illa bi ghasli juz'in min al mirfaqain. Dan disebutkan bahawa tak akan sempurna pembasuhan tangan sewaktu wuduk itu kalau kita tidak basuh sekali sebahagian daripada yakni lebih daripada siku. Sebab siku merupakan sebahagian daripada anggota wuduk. Jadi, dan siku itu tak ada had dia, tak ada limit dia. Jadi untuk nak pastikan siku itu dibasuh dengan sempurna, maka hendaklah kita basuh dengan lebih. Dan disebutkan bahawa sebahagian sahabat Nabi SAW, mereka akan basuhkan sehingga setengah daripada lengan sampai setengah, untuk memastikan bahawa semuanya telah sempurna dibasuh. Nah, dan antara perkara yang sunnah juga untuk buat adalah tadlik, yakni untuk kita menyapu daripada tangan tersebut untuk memastikan air itu sempurna menyerap kepada ataupun sampai kepada anggota kulit dan celah-celah tempat-tempat yang lipat dan sebagainya. Naam. Wa yata'akkad min wusulil ma' ila jami'il yad sya'ran wa basharan wa amakin mun'atifah mithl al-barajim tahta al-adfar. Dan juga kita pastikan bahawa yakni kalau terutamanya kalau kuku kita panjang, ini kalau mungkin ada kotoran, kalau kaum ibu ini kadang-kadang masak tepung masuk dan sebagainya, maka kita pastikan bahawa di bawah-bawah kuku kita ini pun dibersihkan dulu sebelum kita ambil wuduk. Kaum ayah mungkin yang berkebun dan sebagainya ataupun bertukang dan sebagainya, mungkin ada benda-benda yang melekat. Jadi kita pastikan perkara-perkara yang kotor itu dibersihkan dahulu sebelum kita ambil wuduk, ataupun sewaktu kita ambil wuduk itu kita pastikan bahawa air itu sempurna sampai di seluruh anggota tangan. Wa yusannu tadliq wa kadzalika yusannu an yasil bil ma' ila nisfil adud kama jaa fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keempat, menyapu, iaitu membasahkan sedikit kulit kepala atau rambut yang berada di kawasannya, iaitu di kawasan kepala. Walau sya'ratan wahidah, walaupun satu helai rambut. Walakin fi hadd ar-ra's, akan tetapi kita kena pastikan bahawa sehelai rambut itu berada di kawasan kepala. Illa anna sunnah al-matluba an yamsah jami' ar-ra's hatta yasil al-ma' ila jami' sya'ri ar-ra's. Ataupun akan tetapi adalah dituntut, ataupun ini merupakan satu sunnah yang dituntut untuk kita cuba untuk sampaikan air itu ke seluruh bahagian kepala. Kita sampaikan air itu ke seluruh bahagian kepala. Caranya meletakkan ibu jari ni di kawasan sini selepas membasahkan tangan, kemudian kita tolak rambut tu sampai ke belakang, daripada permulaan kepala ni, daripada dahi sampai ke belakang. Kalau seluruh rambut itu dah kena, yang kalau rambut pendek dan kita sekali dah cukup. Tapi kalau rambut tu panjang, maka kita patahkan balik dia pun boleh, supaya lebih banyak kawasan rambut itu kena daripada air. Bi an yada' ibhamaihi fi sidghaihi. Naam. Amma in kana inda sya'ru kathif ya qarib. Naam. Itu daripada daripada menyapu ataupun membasahkan sedikit kulit kepala atau rambut yang berada di kawasannya. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki bersama buku lali. Naam. Basuh kaki bersama buku lali. Dan buku lali itu adalah tulang yang timbul di antara betis dan juga kaki. Naam. Fala budda an yaghsil qadamaihi ma'a ka'bain wa yazid shay'an mimma ba'da al-ka'bain liyatahaqqaq annahu ghasala al-ka'bain jami'an. Naam, dan kita seperti siku tadi, bila kita basuh kaki pun sama, kita basuhkan lebih sedikit daripada buku lali. Yang pastikan basuhan kaki dan buku lali itu dan ditambahkan sedikit daripada kita punya betis. Naikkan sedikit agar supaya sempurna basuhan. Dan terutamanya di bahagian kaki, kita pastikan seperti mana tangan tadi, kita tadlik, kita menyapu agar supaya pastikan air itu kena sampai di seluruh bahagian kaki, celah-celah jari kaki, ataupun mungkin kalau kaki kita tu ada pecah-pecah dan sebagainya, kita pastikan bahawa kita sapukan dengan sempurna. Dan kalau kita boleh make sure yang di celah-celah retakkan di tapak kaki itu, kalau kita boleh kenakan dia air ataupun masukkan dia sikit air, ahsan.
Nah, fala budda an yaghsil qadamaihi ma'a ka'bayn wa yazid shay'an mimma ba'da al-ka'bayn liyatahaqqaq wa yusannu ghaslu ila nisfi saq wa yudlikuhu wa yata'akkad amakinil munatifah. Naam, bahagian-bahagian lipat itu terutama di kawasan tangan dan kaki, kita pastikan semuanya disapu ataupun dikenakan air dengan sempurna. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu' indal makarih, antara perkara-perkara yang dianjurkan, yang mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menyempurnakan wuduk seseorang itu di waktu nafsu itu malas untuk mengambil wuduk. Antaranya di waktu pagi, antaranya kadang-kadang bila air tengah sejuk sangat, di musim sejuk, air sejuk, kadang tak ada air panas, kadang susah nak sempurnakan wuduk. Tapi apabila seseorang itu menyempurnakan wuduk di waktu-waktu seperti ini, maka ganjarannya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita pergi negara Arab, air masya-Allah panas, tak ada ini walhasil air dia terlampau panas, kadang nak ambil wuduk pun jadi susah. Akan tetapi itu akan mendatangkan pahala ganjaran yang besar. Naam. Ba'din at-tartib, yang keenam, mengikut susunan kaifiat di atas. Yakni tertib ni merupakan perkara yang maknawi, perkara yang ini dia berada di dalam fikiran kita. Yakni maksudnya kita aturkan pembasuhan tersebut mengikut seperti mana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ini mula basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu rambut, kemudian basuh kaki. Maksudnya mengikut tertib itu berada di dalam fikiran kita. Dan fikiran itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala yusamma mutawaddian man qaddama mashar ra'si ala ghaslil wajh. Tidak dipanggil orang itu mengambil wuduk kalau dia tidak mengikut tertib, dia ikut suka hati dia nak basuh kepala dia dulu, lepas tu baru dia nak basuh muka, lepas tu dia basuh tangan kanan, ataupun dia basuh tangan kiri, kemudian baru dia nak basuh tangan kanan. Ini dia ambil wuduk ala kaifak, ikut suka hati dia. Jadi tak boleh, kena ikut tertib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Naam. Wa innama haqiqatul wudu' idza ata biha ala hadzal nahwi. Nah, maka kesempurnaan wuduk itu apabila dia mengikut seperti yang telah diajarkan ataupun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat untuk mengajarkan wuduk ini kepada sahabat-sahabat Nabi, bukan hanya secara teori akan tetapi secara amali. Terkadang Nabi SAW akan memanggil seorang sahabat untuk membawakan air wuduk, dan kemudian Nabi sengaja mengambil wuduk di hadapan sahabat-sahabat agar supaya mereka dapat melihat bagaimana cara Nabi mengambil wuduk. Sehingga sahabat-sahabat ini, sebahagian daripada mereka kada yaqtatilu, yakni mereka ini berebut-rebut untuk mendapatkan daripada keberkatan air wuduknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahawa mereka berebut untuk mengambil bekas air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni zaman dulu apabila ambil wuduk, seorang akan tuang air dan ada bekas, seakan-akan ada bekas. Jadi daripada air yang kira basically air mustakmal yang jatuh di dalam bekas di bawah itu yang direbutkan oleh sahabat-sahabat Nabi, ingin mendapatkan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka-mereka yang tidak dapat direct daripada air tersebut, mereka ambil lembapan yang ada pada wajah sahabat mereka, ambil daripada situ dan disapukan pada anggota mereka. La ilaha illallah. Naam, walhasil wuduk ini merupakan senjata orang mukmin, perisai orang mukmin, dan la yudawim 'alal wudu' illa al-munafiq. Tidak menjaga wuduk itu kecuali orang munafik. Tidak dapat menjaga, tidak dapat berada dalam keadaan berwuduk yang berterusan kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik tak dapat nak jaga wuduk dia. Dia takkan rajin untuk nak sentiasa berwuduk. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari golongan orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, sehingga dia mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan seterusnya tentang mandi junub. Disebutkan tentang mandi junub.
Wa ma hiyal umur, apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu ataupun menyebabkan seorang mukmin itu mandi. Dan mandi wajib ini adalah lebih berat daripada wuduk. Ini apabila hadas kecil diambil wuduk, apabila hadas besar akan mandi. Maka mandi wajib ini adalah lebih berat ataupun lebih besar daripada al-wudu allati asyara al-haq fil ayah. Amma al-ghusl ay ya'ummu ar-rajul aw al-mar'ah jami' badanihi sya'ran wa basharan bil ma'. Akan tetapi wudu ini tak adalah nak kata mandi ni dia punya rukun hanya dua. Satu, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh badan, rambut ataupun kulit, rambut dan kulit. Nah, kemudian disebutkan di sini seandainya seseorang itu berjunub disebabkan persetubuhan atau keluar air mani ketika tidur atau selainnya, maka wajiblah baginya untuk mandi dengan sempurna dengan menyampaikan air ke seluruh badan beserta niat mengangkat hadas besar. Nah, jadi apabila seorang muslim itu ditimpa junub, yang mana junub ini daripada segi bahasa adalah jauh, ini seakan-akan dia berada jauh daripada kebersihan ataupun wa syar'an amrun i'tibari yaqum bil badan wa yamna' sihhat as-salah haitsu la murakhis. Satu perkara yang menghalang ataupun yang berada di tubuh badan manusia itu ataupun seorang beriman, yamna' sihhat as-salah, yang menghalang daripada penerimaan solat. Apabila tidak ada perkara-perkara yang membenarkan dia solat dalam keadaan tersebut. Illa idza kana hunaka tarkhis min asy-syari' fi an tuaddi dhalika al-ibadah walau ma'adam al-us. Kecuali datang exception ataupun datang perintah daripada syarak daripada Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan dia untuk melakukan ibadah tanpa mengambil wuduk. Bila keadaan dia, apakah misalnya, apakah contohnya? Ini sebagai contoh, bila tak ada air dan tak ada tanah untuk nak tayamum, yakni air pun tak ada, dia tak boleh nak dia tak boleh nak beristinja ataupun dia tak boleh nak berwudu ataupun dia tak boleh nak mandi wajib. Maka dalam keadaan tersebut, apabila tiba waktu solat, maka dibenarkan dia untuk solat dalam keadaan tersebut. Sebab dia tak boleh nak bersuci, tak boleh nak mandi ataupun tak boleh nak berwuduk. Fa naqul yajuzu laka li anna syari' rakhasa laka fi mithli hadhihi al-hala an ta'ti bis-salah wa anta ala janabatik aw ala mujibin min mujibatil ghusl. Dan perkara-perkara yang mewajibkan mandi ini ada 6 perkara. 3 daripadanya yang khusus bagi wanita dan yang lagi 3 itu dikongsi di antara kaum ibu dan kaum ayah ataupun kaum wanita dan kaum lelaki. Yang khusus kepada kaum wanita ini ada 3, iaitu selepas berhenti haid ataupun selepas nifas ataupun selepas melahirkan anak. Jadi apabila seorang wanita itu berlaku perkara-perkara ini, salah satu daripada perkara ini, maka hendaklah dia bermandi. Wajiblah dia untuk bermandi. Antartasila idza hadat wa tahurat min al-haid. Dia kena mandi apabila selepas dia bersih daripada haid ataupun apabila dia nifas, kemudian dah habis nifas, maka hendaklah dia bermandi. Begitu juga apabila dia selepas melahirkan anak, hendaklah dia mandi. Walakin hunaka umurun thalathah yashtarik fiha ar-rajul wal mar'ah. Akan tapi ada 3 perkara yang mana lelaki dan wanita dua-dua perlu mandi apabila berlaku pada mereka perkara-perkara tersebut. Minha, antaranya adalah apabila seorang lelaki mendatangi seorang perempuan, seorang suami mendatangi isterinya. Bila seorang suami mendatangi isterinya, maka hendaklah kedua-dua mereka untuk bermandi. Wa kadza idza kharaja al-mani min ar-rajul aw al-mar'ah. Begitu juga apabila keluar air mani daripada lelaki ataupun wanita. Fa innahu yajib alaihi al-ghusl. Itu juga mewajibkan mandi. Wala yajuzu alaihi ma an tubashir ayya ibadatin wa qad wajaba alaihi al-ghusl. Dan tak boleh untuk mereka melakukan ataupun menunaikan apa-apa ibadah selagi mana mereka tidak mandi.
Dan ada perkara-perkara yang dilarang sewaktu berada dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, yang akan dibahaskan nanti. Wa kadzalika al-maut, begitu juga kematian. Yakni apabila berlaku kematian, sama ada lelaki atau perempuan, wajib untuk jenazah tersebut untuk dimandikan. Bukan dia sendiri yang mandi, akan tetapi orang lain yang kewajipan itu digalaskan ke atas orang-orang yang hidup yang berada di sekeliling mayat tersebut. Lakin yajibu 'alal ahya an alla yudfan al-mayyit sawa'an kana ar-rajul aw al-mar'ah illa ba'da an yaghsiluh. Naam, maka hendaklah orang-orang yang berada di sekeliling jenazah tersebut untuk memandikan dan tidak menanam mayat tersebut kecuali selepas dimandikan. Naam. Adapun dalil yang menyebutkan tentang apabila suami dan isteri itu mendatangi salah satu dengan yang lain, maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan idza basyaral khit idza faqad wajabal ghusl. Naam, apabila dua khitan itu bertemu, maka wajiblah untuk mandi. Au khurujul mani masalan bi an yahtalim ar-rajul aw tahtalimul mar'ah, ataupun keluar mani itu dari mimpi, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka hendaklah mereka mandi. La ilaha illallah. Naam, disebutkan di sini binaumin au ghairihi, sama ada dengan tidur ataupun selain daripadanya. Selain daripadanya seperti yang ini, mungkin seseorang itu berfikir tentang sesuatu perkara sehingga menyebabkan perkara tersebut keluar, iaitu sama ada perkara yang halal ataupun yang haram. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Yang halal pun kena mandi, akan tetapi tidak ada dosa. Akan tetapi yang haram itu waliyadzubillah dosa dan juga diwajibkan mandi. Al-muhim idza kharaja al-mani fa huwa mujibun lil ghusl. Yakni apa-apa cara pun keluar air mani tersebut, ianya akan menyebabkan, akan mewajibkan mandi. Naam. Walhasil, apa-apa sahaja yang berlaku daripada 6 perkara ini yang menyebabkan mandi, maka hendaklah sama ada lelaki atau perempuan itu tidak melakukan apa-apa ibadah, sama ada yang fardu ataupun yang wajib ataupun yang sunnah, kecuali selepas dia bersuci ataupun selepas mandi. Nah, dan kita sebutkan bahawa rukun mandi ini ada 2. Yang pertama adalah niat, yang mana kerana mandi ini merupakan ibadah, dan ibadah tidak akan diterima, tidak akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada niat. Apa-apa ibadah yang hendak kita lakukan, hendaklah ada niat. Jadi mandi itu merupakan salah satu ibadah, jadi hendaklah kita berniat. Ar-rukun tsani, perkara yang kedua ataupun rukun yang kedua adalah memastikan bahawa setiap tubuh badan kita itu dibasahi dengan air, sama ada rambut ataupun kulit. Bihaitsu la yumkin an yakuna qita'an min badani sya'ran illa ya'umuhul ma'. Pastikan bahawa tidak ada satu bahagian pun, terutamanya yakni di tempat-tempat yang berlipat, yakni di kawasan mata ataupun di kawasan hidung ataupun bawah-bawah hidung ataupun di kawasan telinga, ataupun bila kita basuh di kawasan-kawasan yang ada rambut ataupun ada bulu dan sebagainya, di lipatan-lipatan dekat kawasan pusat dan sebagainya, di lipatan-lipatan di kaki dan sebagainya, kita pastikan air itu sampai di seluruh anggota tubuh badan kita, kulit ataupun rambut. La ilaha illallah. Naam, hatta law sya'ruhu kabir wa lihyatuhu kathif. Walaupun rambut seseorang itu tebal dan walaupun janggut seseorang itu tebal. Tebal mana pun janggut seseorang, panjang mana pun ataupun tebal mana pun rambut seseorang itu, maka hendaklah dia memastikan sewaktu dia mandi wajib ini rambut itu dibasahkan dengan sempurna. Walidha al-Imam Ali bin Abi Talib, disebabkan itu Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, apabila dia mengetahui dan memahami keadaan ini, maka dia kata adaitu sya'ra ra'si, yakni aku bermusuhan dengan rambutku, yakni dia tak nak simpan rambut panjang. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa dia perlu untuk pastikan air itu sampai di seluruh tubuh badannya dan juga rambut ataupun kulit. Fakana daiman yuzilu sya'ra ra'sih, maka dia selalu simpan rambut pendek ataupun dia selalu memendekkan rambut beliau radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, dan kita sebutkan tadi bahawa
mandi ini merupakan mandi yang wajib ataupun mandi merupakan ibadah. Mandi wajib ini merupakan ibadah, maka perlulah ada niat yang diterima. Tak boleh ikut suka hati kita nak niat apa-apa sahaja aku mandi sahaja, tak akan diterima. Jadi apa niat-niat yang diterima? Nawaitu fardul ghusli, sahaja aku mandi wajib. Ataupun nawaitu raf'al hadathil akbar, sahaja aku mengangkat hadas besar. Adapun kalau dia hanya mengumumkan, yakni dia tak cakap saja aku mengangkat hadas besar, dia hanya cakap saja aku angkat hadas, tak boleh. Sebab apa? Sebab apabila diumumkan hadas itu, maka hadas itu akan kembali kepada hadas kecil, tidak akan ditujukan kepada hadas besar. Jadi hendaklah diniatkan nawaitu raf'al hadathil akbar. Wa yajib an yuqayyiduhu bil akbar atau nawaitu raf'al janabah, ataupun sahaja aku mengangkat al-janabah. Naam. Amma law qala nawaitul ghusl la yakfi. Adapun kalau dia hanya mengumumkan sahaja aku mandi, tak boleh. Sebab apa? Sebab mandi boleh jadi mandi untuk ibadah, boleh jadi mandi untuk saja-saja, seperti nak menyejukkan badan ataupun membersihkan badan dan sebagainya. Maka kalau kita mandi biasa, hatta kalau kita mandi biasa, kita boleh niatkan sahaja aku mandi biasa. Yang ni kalau kita mandi biasa tak niatkan untuk ibadah, tak akan dapat pahala. Tapi kalau kita mandi, hatta walau mandi sunat, kita niatkan agar supaya ianya mencerdaskan tubuh badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mandi itu dengan niat agar supaya kita tak memudaratkan orang lain yang berada di sekeliling kita, yakni menjaga kebersihan agar supaya orang lain tak sakit hidung apabila berada berdekatan dengan kita dan sebagainya, maka kita dapat pahala, tidak menyusahkan orang-orang yang berada di sekeliling kita dan sebagainya. Maka dengan menghadirkan niat-niat yang baik sewaktu mandi itu, maka ia ni akan dianggap sebagai satu amalan, akan diberi pahala dengan perkara tersebut. La ilaha illallah. Dan disebutkan bahawa sebahagian orang saleh mereka akan mandi setiap kali sebelum solat fardu. Sebahagian daripada orang-orang saleh mereka akan mandi setiap kali untuk nak solat fardu, agar supaya mereka masuk di dalam solat dalam keadaan yang cergas, dalam keadaan yang segar. Dan ianya salah satu sunnah dalam solat adalah untuk masuk ke dalam solat dalam keadaan segar, dalam keadaan bersemangat. Maka untuk mendapatkan semangat dan kesegaran tersebut, orang-orang saleh hatta di musim sejuk diorang akan mandi sebelum as-salah. Jadi apabila kita mandi, hatta hari-hari kita mandi, kita niatkan agar supaya kita cergas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatta dalam mandi biasa kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas niat tersebut. Maka tidak dikira sebagai membazir air dan sebagainya, akan dapat pahala. Kemudian kita akan masuk dalam bab perkara yang membatalkan wuduk. Disebutkan di sini, di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, iaitu apa sahaja melainkan mani, melalui kemaluan depan atau belakang. Di antaranya hilang akal disebabkan tidur atau selainnya, melainkan tidur orang yang tetap belakangnya di atas lantai. Di antaranya menyentuh kemaluan manusia depan atau belakang, sama ada kemaluan dirinya sendiri atau orang lain, dengan perut, tapak tangan dan perut jari jemari tangan, sama ada kemaluan orang dewasa maupun kanak-kanak, sekalipun kemaluan anaknya sendiri ataupun mayat. Di antaranya bersentuhan kulit lelaki dengan wanita dewasa, bukan mahram tanpa berlapik, melainkan kuku, rambut atau gigi, maka ia tidak membatalkan al-wudu. Kita akan bahaskan yang pertama, insya-Allah. Maka disebutkan di sini, al-kharij min ahdi sabilain al-qubul wad dubur ala ma kana fi, yakni apa-apa perkara yang keluar daripada kemaluan depan ataupun belakang, sama ada secara normal ataupun perkara-perkara yang normal, iaitu buang air kecil ataupun buang air besar, mu'tadan atau ghair mu'tad, sama ada perkara biasa yang kita sebutkan tadi ataupun yang tidak biasa. Apa perkara yang tak biasa? Sebagai contoh, keluar mungkin ulat walillah, ataupun keluar batu dan sebagainya, itu pun membatalkan wuduk.
Nah, itu akan membatalkan wuduk. Ala ayyi sifatin kan. Nah. Kemudian disebutkan di sini, di antara perkara-perkara yang membatalkan wuduk juga adalah hilang akal disebabkan tidur atau selainnya, melainkan tidur orang yang tetap punggungnya di atas lantai. Nah, al-muradu bil aql, yang dimaksudkan dengan hilang akal di sini adalah hilang yakni kawalan, ataupun kita tak boleh nak kawal, kita tak dapat nak melakukan perbezaan. Wal asl fil aql huwa sifatun yumayyiz biha bainal hasan wal qabih. Asal usul ataupun secara umumnya akal ini, maksud dia apa? Akal ini adalah satu kebolehan untuk membezakan apa yang baik dengan apa yang tak baik. Itu akal. Ini kalau orang tu berakal, maksudnya dia dapat bezakan perkara yang baik dengan perkara yang tak baik. Dan dinamakan akal itu akal adalah aqala, yakni dia ikat, dia menghalang tuan dia itu daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa dan perkara-perkara yang keji ataupun yang tidak dianggap sebagai perkara yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam bab wudu ini, yang dimaksudkan dengan hilang akal adalah hilang kawalan, hilang perbezaan. Yakni manusia itu dah hilang kawalan akalnya. Bi ayyi syai'in kan, apa-apa pun perkara yang menyebabkan hilangnya akal, sawaun, sama ada dengan tidur ataupun dengan mabuk ataupun dengan pingsan, ataupun dia terjatuh hingga hilang, jadi tak waras, waliyazbillah tabaraka ta'ala. Maka akal ni merupakan satu nikmat yang agung, yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. La ilaha illallah. Dengan akal ini kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akal kita dapat menjalani kehidupan kita secara normal. Allah Subhanahu Wa Taala, waliyazbillah, semoga Allah jauhkan. Yakni Allah tarik dia sikit saja, khalas. La ilaha illallah. Naam. Fabi mujarradi zawadi tamyizil insan inqadal wudu. Jadi apabila hilang je kawalan akal seseorang itu, maka batallah wudunya. Wa daliluna alladhi rawahu Abu Dawud qaulu sallallahu alaihi wasallam al-ainan wa ka'usah faman nama falyatawadda. Nabi mengatakan bahawa dua mata ini seakan-akan macam bekas, yakni apabila tertidur je, tertutup je bekas itu, maka hendaklah dia berwudu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk tambahkan ilmu kita daripada ilmu fiqh ini, agar supaya dengan ilmu fiqh tersebut dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk menyempurnakan daripada perkara-perkara yang penting, yakni menyempurnakan wuduk kita, menyempurnakan mandi wajib kita, yang mana dengan sempurnanya wuduk dan dengan sempurnanya mandi wajib seseorang itu, maka ianya akan menyebabkan penerimaan, pengkabulan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waliyadzubillah, kalau kita cuai ataupun kita lalai daripada menyempurnakan wuduk dan menyempurnakan mandi wajib itu, ditakuti disebabkan kecuaian, kelalaian ataupun kekurangan ilmu kita terhadap perkara-perkara tersebut, menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita rasa macam kita melakukan ibadah tapi ada kekurangan yang menyebabkan tidak diterima. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada amalan kita dan sempurnakan daripada apa-apa yang kurang daripada amal ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, agar supaya ianya dapat menjadi asbab penerimaan ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.